Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam PKP semua. Semoga semuanya sihat-sihat belaka. Terima kasih kerana sudi bersama Cikgu Tina untuk kita sama-sama belajar. Dan kali ini kita akan berkongsi berkenaan dengan tajuk pengawitan makanan. Seperti biasa, bahan rujukan untuk kita adalah buku teks dan boleh rujuk muka surat 133 hingga 148. Okey, ini adalah intro bagi tajuk kali ini berkenaan dengan pengawitan makanan. Okey, cuba lihat di sini, sejak dahulu kala lagi manusia telah mengawet makanan dengan pelbagai kaedah. Okey, sebagai contoh, 500 tahun sebelum Masihi, okey, manusia pada zaman itu telah memasak makanan menggunakan api. Dan kaedah ini merupakan kaedah pengawitan yang terawal dalam tamadun manusia. Kemudian 12,000 tahun sebelum Masihi, masyarakat Arab kuno telah mengeringkan dan menyimpan makanan sebagai persediaan sekiranya berlaku banjir. 1400 tahun Masihi pula, manusia sudah mula melumurkan garam pada makanan bagi mengatasi pembaziran dan juga kekurangan makanan. Kemudian pada tahun 1862, Louis Pasteur telah menemui satu kaedah yang boleh menghapuskan bakteria secara pemanasan dan penyejukan cecair. Dan sekarang kita boleh lihat banyak penggunaan bahan pengawet kimia yang membolehkan makanan tahan untuk jangka masa yang lebih lama. So pada kali ini ada 5 subtopik yang akan kita pelajari, iaitu pertama kita akan lihat kerosakan makanan, kedua punca kerosakan makanan, ketiga pengawitan makanan, keempat kaedah pengawitan makanan, dan yang terakhir nanti kita akan lihat apakah kepentingan teknologi pengawitan makanan. Okey, kita lihat pada subtopik yang pertama iaitu berkenaan dengan kerosakan makanan. Okay, semua maklum bahawa minuman atau makanan yang rosak berbahaya kepada kesihatan kita. Maksudnya kita tidak boleh lagi makan makanan yang telah rosak. Tapi bagaimanakah kita nak tahu sesuatu makanan itu sudah rosak? Okay, makanan yang rosak boleh diperhatikan dengan menggunakan deria. Itu deria penglihatan, bau, rasa dan juga sentuhan. Okay. Dan daripada pemerhatian itu kita akan melihat, dapat lihat ciri-ciri makanan yang telah rosak. Apakah ciri-ciri makanan yang rosak? Pertama, berkulat ataupun bertumpuk hitam. Kedua, berbau busuk ataupun mengeluarkan bau yang tidak menyenangkan, berubah tekstur, berubah warna, berbuih, berketul-ketul, berlendir dan rasa yang tidak sedap. Murid-murid boleh rujuk muka surat 134 dan juga 135 untuk melihat ciri-ciri makanan yang telah rosak. Sebagai contoh di sini, nasi dan roti dan juga kek. Nasi menjadi lembek, berlendir, bertumpuk-tumpuk hitam dan berbau masam. Roti, bahulu dan kek mempunyai tumpuk kehitaman. Buah-buahan yang rosak berubah tekstur, berkulat dan juga berubah warna. Sayuran yang masak bertukar warna kekuningan dan juga layu. Susu. Susu yang rosak akan berubah tekstur, berbau busuk, berasa masam, berbuih dan berketul-ketul. Mula-mula dia cecair, lepas tu dia jadi berketul-ketul. Maksudnya dia sudah berubah tekstur. Ikan pula. Ikan yang rosak berubah tekstur dan juga berbau busuk. Daging ayam bertukar warna menjadi kehitaman, berbau busuk dan juga berlendir. Murid-murid boleh rujuk muka surat 134 dan juga 135. Seterusnya kita lihat pula apakah punca kerosakan makanan. Sebelum ini di dalam tajuk mikroorganisma kita juga telah belajar bahawa salah satu kesan buruk mikroorganisma adalah menyebabkan kerosakan makanan. Jadi bila kita lihat di sini sebenarnya
punca kerosakan makanan itu adalah disebabkan oleh tindakan mikroorganisma, terutama sekali jenis bakteria dan juga fungi. Okey, apabila makanan yang lembap dan terdedah kepada udara dan kelembapan, dia boleh menggalakkan pertumbuhan mikroorganisma. Okey, itu bakteria dan juga fungi. Jadi punca kerosakan makanan adalah tindakan mikroorganisma. Semua makanan pasti akan rosak, tetapi kita boleh menghalang makanan daripada cepat rosak dengan cara mengawet makanan tersebut. So, sekarang kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan pengawitan makanan. Pengawitan makanan ialah kaedah pemprosesan makanan yang boleh menghalang atau melambatkan proses hidup mikroorganisma. Okey, dengan pengawitan makanan, makanan yang diawet tadi akan tahan lebih lama. Okey, di sini ada sedikit soalan. Okey, mengapakah pengawitan makanan boleh menghalang atau melambatkan proses hidup mikroorganisma? Bagaimana tu? Kerana dalam proses pengawitan makanan, terdapat beberapa faktor pertumbuhan mikroorganisma yang disingkirkan. Okey, nanti kita akan lihat apakah faktor-faktor pertumbuhan mikroorganisma yang disingkirkan dalam kaedah-kaedah proses pengawitan yang diguna pakai. Okey. Seterusnya kita lihat kaedah pengawitan makanan. Terdapat pelbagai kaedah pengawitan makanan yang boleh digunakan bagi memastikan makanan tahan lebih lama. Okey, ada 10 kaedah pengawitan makanan. Pertama, pendidihan. Kedua, penjerukan. Ketiga, pengeringan. Pembungkusan vakum. Penyejuk bekuan dan pendinginan. Pemasinan. Pelilinan, pengetinan dan pembotolan, pempastiuran dan penyalaian. Nanti kita akan bincangkan satu persatu. Okey, kita mulakan dengan kaedah pengawitan makanan yang pertama, iaitu pendidihan. Pendidihan ialah proses memanaskan makanan pada suhu yang tinggi. Di mana suhu yang tinggi tadi dia boleh membunuh kebanyakan mikroorganisma. So, bila mikroorganisma tidak dapat membiak ataupun dibunuh, makanan akan jadi tahan lebih lama. So, faktor yang disingkirkan dalam proses pendidihan ini ialah faktor suhu. Seterusnya adalah kaedah penjerukan. Penjerukan merupakan proses merendam makanan di dalam larutan gula dan juga garam. Kaedah ini biasanya digunakan untuk mengawet buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Okey, boleh lihat contoh di sinilah, ni sayur, buahan. Okey. Keasidan ataupun kepekatan gula yang tinggi menjadikan keadaan jadi tidak sesuai untuk mikroorganisma bertumbuh ataupun membiak. Jadi faktor pertumbuhan mikroorganisma yang disingkirkan dalam kaedah penjerukan itu adalah keasidan yang sesuai. Pengeringan pula adalah merupakan kaedah mengeluarkan atau menyingkirkan kebanyakan air daripada makanan. Di mana makanan ini boleh dikeringkan sama ada di bawah cahaya matahari ataupun keluar. Baik. Ketiadaan air ini menyebabkan mikroorganisma akan mati ataupun menjadi tidak aktif. Jadi pengeringan, faktor pertumbuhan yang disingkirkan di sini ialah air. Boleh lihat contoh-contoh makanan yang dikeringkan, mihun kering, asam gelugur, ikan kering. Seterusnya ialah kaedah pembungkusan vakum. Dia merupakan proses mengeluarkan semua udara daripada bekas atau pembungkus makanan. Maksudnya udara di dalam bekas ini disedut keluar. Maka dengan ketiadaan udara ini menyebabkan bakteria tidak boleh bertumbuh dan membiak. Maksudnya kita singkirkan udara. Contoh-contoh yang boleh
diawet menggunakan pembungkusan vacuum adalah lobak merah, sausage, cendawan, pek jagung dan banyak lagi. Penyejuk, bekuan dan pendinginan. Penyejuk bekuan merupakan kaedah menyimpan makanan pada suhu takat beku 0 darjah Celsius dan ke bawah. Pada suhu di bawah takat beku, mikroorganisma menjadi tidak aktif. Contoh makanan yang selalu dibekukan ialah makanan seperti ikan, ayam, daging. Pendinginan pula merupakan kaedah penyimpanan makanan di dalam persekitaran bersuhu kurang 18 darjah Celsius. Suhu yang rendah menyebabkan mikroorganisma kurang aktif dan lambat bertumbuh serta membiak. Selalunya sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Jadi faktor pertumbuhan mikroorganisma yang disingkirkan melalui kaedah ini adalah faktor suhu. Seterusnya pemasinan. Pemasinan menggunakan garam bagi menyingkirkan kelembapan pada makanan. Kaedah ini merupakan kaedah yang digunakan sejak dahulu lagi dan kaedah ini digunakan untuk memasinkan ikan, telur serta sayur-sayuran. Faktor pertumbuhan mikroorganisma yang disingkirkan melalui kaedah pemasinan ini adalah kelembapan. Pelilinan. Pelilinan merupakan proses menyalut buah dan sayuran seperti apple, oren, lemon dan tomato dengan lilin cair untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisma di permukaannya. Di mana apabila disalut dengan cecair lilin, permukaan buah ataupun sayuran tersebut jadi kering. Maksudnya tanpa air dan ini boleh mengelakkan pertumbuhan mikroorganisma. Kaedah ini juga dapat mengekalkan kesegaran buah kerana jus buah lambat tersingkir kerana adanya lapisan lilin di luar permukaan buah tersebut. Seterusnya adalah kaedah pengetinan dan juga pembotolan. Pengetinan dan pembotolan melibatkan proses mendidihkan makanan untuk membunuh mikroorganisma. Kemudian makanan disejukkan dan dimasukkan ke dalam bekas kedap udara. Untuk lebih jelasnya nanti murid-murid boleh lihat gambar rajah ini di dalam buku teks masing-masing bagaimana proses pengetinan dan pembotolan dijalankan. Pemanasan pada suhu didih dapat membunuh kebanyakan bakteria aktif tanpa merosakkan rasa dan nilai nutrisi makanan itu. Ini pula adalah kaedah pempasturan. Pempasturan ialah proses pemanasan makanan sehingga suhu tertentu untuk beberapa ketika dan diikuti dengan pendinginan segera. Boleh lihat gambar rajah ni lah bagaimana proses pempasturan dilakukan. Dan ada juga info di sini, Louis Pasteur merupakan ahli sains yang berjaya membuktikan bahawa kaedah pemanasan dengan diikuti kaedah penyejukan segera dapat membunuh kebanyakan bakteria. Kaedah ini dinamakan pempasturan, diambil sempena nama beliau. Sedikit info. Dan kaedah pengawetan yang terakhir adalah penyalaian. Penyalaian merupakan kaedah mengeringkan makanan dengan cara mengasapnya untuk satu tempoh yang agak lama. Kaedah ini boleh membantutkan pertumbuhan mikroorganisma. Selalunya makanan-makanan yang kita salai adalah macam daging, pisang ataupun ikan. Untuk yang dipasture tadi selalunya susu, yogurt, jus. Okey, sekarang kita lihat subtopik yang terakhir iaitu kepentingan teknologi pengawetan makanan. Kepentingan yang pertama adalah boleh mengatasi masalah bekalan makanan. Sebagai contoh, makanan yang telah ditinkan boleh mengatasi masalah bekalan makanan semasa kecemasan. Contohnya semasa banjir melanda sesebuah kawasan dan sekarang ini semasa kita sedang dilanda wabak COVID-19. Makanan-makanan tin ibu ayah kamu beli untuk disimpan sebagai bekalan makanan. Kepentingan kedua ialah sesetengah makanan yang dihasilkan oleh sesebuah negara boleh dinikmati di negara lain. Contoh gambar rajah ni.
Okey, dia boleh menikmati rendang sedangkan sedang berada di London. Okey, kepentingan yang ketiga ialah makanan yang telah diawet ini senang disimpan dan mudah diangkut. Sebagai contoh dalam industri ekonomi lah, ekspor import, makanan-makanan yang diawet ini mudah diangkut dan juga senang disimpan dan juga dipasarkan. Okey, yang keempat ialah makanan bermusim sentiasa boleh diperolehi. Contohnya ini jam. Ini adalah jam durian. Jam durian. Durian adalah contoh buah-buahan yang bermusim. Tetapi bila diawet secara pembotolan ini, dia boleh dinikmati di luar waktu musim. Maksudnya boleh dinikmati sepanjang tahun. Baik, kepentingan yang kelima ialah makanan yang diawet boleh disimpan lebih lama dan juga memenuhi keperluan bekalan makanan sepanjang tahun. Ini adalah aktiviti yang murid-murid boleh lakukan di rumah. Ada dua aktiviti di sini. Pertama, boleh buat jam nanas ataupun boleh buat projek telur masin. Sepanjang tempoh PKP ini, jika ada bahan, murid-murid boleh lakukan aktiviti ini. Dan kalau dah siap, bolehlah kongsikan dengan cikgu hasil kamu melalui grup WhatsApp kita. Dan tugasan lain, cikgu akan share dalam grup WhatsApp kelas seperti biasa. Terima kasih. Itu saja untuk kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam pembelajaran yang akan datang. Jaga diri baik-baik.